Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. My top 3 crime mystery thriller K-drama yang memang saya macam mind blowing gila bila tengok. Okay, dan ini juga adalah merupakan book recommendation berdasarkan tiga K-drama yang saya suka ni. Okay, as you all know, okay, I love crime mystery thriller. So, kebanyakan cerita menerusi K-drama ini, okay, kebanyakannya adalah sangat-sangat mind blowing, full of plot twist, dan every time kalau you tengok every episode mesti akan ada plot twist. Bila kita macam kita menjangka benda ini terjadi, tiba-tiba di episode lain pula benda lain pula yang terjadi. So that's my favorite genre. So without further ado, let's dive in. This is my top 3, okay, mystery, crime, thriller, a little bit psychologist as well as plot twist. Okay, so di tempat yang ketiga adalah cerita Black. Okay, cerita Black ini telah pun ditayangkan pada tahun 2017. Yes, cerita ni dah lama, tapi dia mempunyai jalan cerita yang sangat-sangat interesting dan juga menarik. Okay, dia ada campuran sikit dengan supernatural, mistik dan juga sebagainya lah. Cerita ini mengisahkan ada seorang karakter utama yang bernama Kang Haram. Kang Haram ini adalah merupakan seorang wanita yang mempunyai supernatural. Dia daripada kecil dia dilahirkan, dia mempunyai satu ability yang dia boleh melihat bayang-bayang kematian. Dan every time kalau dia sentuh bayang-bayang kematian itu, dia dapat tahu bagaimana seseorang itu boleh mati. So pada awalnya dia menganggapkan bahawa kuasa yang diterima ini adalah merupakan satu sumpahan, dan dia sering depressed, okay, dan disebabkan ability dia ini jugalah, okay, ia menyebabkan bapa mati macam tu lah. Jadi dia macam dia perlu untuk hidup dalam keadaan ability dia macam itulah. Okay, kemudian kita ada karakter utama lelaki yang dinamakan Han Mo-gang. Han Mo-gang ni adalah merupakan seorang inspektor polis, detektif, okay, di dalam satu substation lah. Tapi pada mulanya sewaktu dia hidup, dia punya, orang kata karakter dia adalah sangat lemah. Even dia jadi detektif sekalipun, okay, dia tak rupa macam detektif. Sampailah ada satu tragedi, okay, dan dia menjadi salah seorang tebusan, dan yang tidak disangka dia kena tembak, okay, di kepala. Han Mo-gang secara sahnya telah pun mati. Tetapi dengan tidak semena-mena ada seorang Grim Reaper, okay, malaikat maut, tiba-tiba masuk ke dalam badan dia, dan akhirnya dia menyamar untuk menjadi Han Mo-gang dan totally berubahlah karakter dia dan juga personality dia. So, okay, fast forward, Han Mo-gang melibatkan diri untuk menyelesaikan salah satu kes videotape. Videotape tersebut merupakan salah satu bukti kukuh yang menunjukkan bagaimana politician ini terlibat dalam sex trafficking dan juga underage prostitution macam itulah. So videotape tu, ahli politician yang terlibat tengah berusaha untuk mencari videotape tersebut sebab dia tak nak jatuh ke tangan orang dan orang lain tahu, politician, right? Okay, dan sesiapa yang mengetahui pasal videotape tersebut semuanya dibunuh. Setiap episod dia akan menceritakan bagaimana penceritaan setiap tragedi tersebut circulate among Han Mo-gang dan juga Kang Haram. 4/5, tapi cuma komen saya macam at the first it is quite lembat sikit lah, slow sikit. Okay, so untuk siapa yang berminat dengan jalan cerita ini, saya rasa untuk recommendation saya adalah videotape daripada adik saya ni, terbitkan oleh buku fiksi. Okay, secara ringkasnya videotape ini menceritakan bagaimana sekumpulan budak-budak sekolah dia kemas kat satu store, and then tiba-tiba terjumpa videotape tersebut, dan videotape tersebut dimainkan, dan diorang tak sangka bahawa dalam videotape tersebut merupakan salah satu bukti bagaimana pembunuhan seorang bekal student di sekolah tersebut, dan mereka sebenarnya cuba untuk menyelesaikan tragedi tersebut lah. So kita akan dapat lihat melalui jalan ceritanya bagaimana terungkainya misteri di sebalik videotape tersebut lah. Okay, so
Okay, you guys boleh try. Okay, di tempat yang kedua, di tempat yang kedua adalah Memories. Ia telah pun ditayangkan pada tahun lepas, pada tahun 2020. Okay, di TVN drama. So at the first time saya tengok cerita ni waktu tu dekat Astro TVN. It is a very tiring story. Once you guys dah dive into this story, you guys susah gila, like susah gila untuk berhenti, sebab every episode dia ada plot twist yang tersendiri. Okay, dia menceritakan tentang dompet. Dompet ni mempunyai satu supernatural power. Daripada kecil tak silap lah, bila dia sentuh orang, dia boleh baca fikiran orang tersebut lah. Dan disebabkan ability dia, okay, dia menjadi inspektor polis. Tiba-tiba waktu dia menjadi inspektor polis ni, dia terpaksa mengendalikan satu pembunuhan bersiri, serial murder lah. Dan dia bekerjasama dengan Han Sumi. Han Sumi ini merupakan salah seorang top national profiler dalam bahagian jenayah semula. Dan tanpa mereka sedari, kes yang mereka cuba untuk selesaikan tersebut mempunyai kaitan secara langsung dengan diri mereka berdua. So you guys boleh tengok perjalanan cerita tersebut akan ada berkaitan antara satu sama lain, dan saya boleh katakan bahawa it just mind blowing. Cerita ni 4.7 over 5 star, so you guys should watching. Tapi saya bagi amaran dulu, kalau dah start tengok, confirm you guys will be tired. Jadi buku yang seakan-akan sama konsepnya dengan Memories ini adalah mandatory daripada Ramli Awam Mursyid. So mandatory juga dia mempunyai konsep yang sama. Bagaimana watak utamanya adalah Norman. Norman ini merupakan salah seorang detektif di bahagian jenayah, bertanggungjawab untuk menyelesaikan satu pembunuhan bersiri. Tetapi dia pelik tau, sebab bila dia dah dapat selesaikan kes satu, tiba-tiba datang lagi satu kes yang baru, mempunyai modus operandi yang samalah. Bila saya baca buku dia, perjalanan cerita tersebut memang penuh dengan plot twist. And you guys will not expected the ending of that book. Selain itu, kalau korang macam nak dive into drama juga, good news for you guys, Mandatory telah pun diadaptasikan kepada drama pada tahun 2017, dan ia telah pun dibintangi oleh Elizabeth dan juga Siti Salihah. Ia mempunyai 6 episod, which is a very quick. So kalau korang nak tahu the whole story about it tanpa mengambil masa yang lama, bolehlah you guys tengok pada drama Mandatory. Tapi I'll advise to you guys, kalau nak tahu the deep cerita dia, saya dah baca novel dan juga saya dah tengok drama. Kedua-dua tersebut menarik, tetapi drama hanya menceritakan separuh saja daripada buku tersebut. So kalau korang memang nak tahu perkembangan Norman dan juga Carlos, you guys kena baca novel dia jugalah. Di tempat yang pertama adalah Beyond Evil. Beyond Evil ni still on air, dan episod terakhir dia adalah pada semalam kalau tak silap saya, 10 hari bulan 4. Dia some sort of a mystery crime thriller juga, berkaitan dengan inspektor polis, penyiasatan dan juga sebagainya. Ini menceritakan bagaimana dua karakter utama, iaitu Lee Dong-sik dan juga Han Ju-won, bekerjasama dalam menyelesaikan serial murder yang terjadi di daerah mereka. Han Ju-won ni merupakan detektif polis di Seoul, Korea, tetapi dipindahkan di Manyang yang ada Lee Dong-sik. Nak dijadikan cerita, Lee Dong-sik ini juga merupakan seorang polis officer, tetapi 20 tahun yang lepas dia menjadi prime suspect kepada kehilangan kakak dia, Lee Yu-yeon. Sampai sekarang Lee Yu-yeon tidak boleh dijumpai. Yang diorang jumpa adalah hanyalah ke 10 jari yang disusun secara tersusun di atas batu di hadapan rumah dia lah. Dan disebabkan circumstantial evidence yang tidak begitu kuat, diorang tak dapat nak mendakwa Lee Dong-sik, walaupun di tempat kejadian untuk pembunuhan yang sama juga, tapi Lee Dong-sik telah pun ditemui di situ. Apa yang saya boleh komen tentang cerita ini adalah it's really mind blowing.
It full of a plot twist. Okay, every episode you have to think siapa suspect dia, macam mana benda tu berlaku, Lee Yu-yeon ni mati disebabkan apa, dan juga sebagainya. Dan sampai ke akhirnya every episode macam gila lah. So kalau nak tengok Beyond Evil ni, korang boleh tengok review. Okay, dan saya saran kepada anda semua supaya bertambahlah. Siapa yang suka macam konsep di dalam Beyond Evil ini, book recommendation saya adalah Fiction 302 daripada Ramli Ayam Munsyid. Okay, Fiction 302 ni menceritakan bagaimana Lelani, Jin Yo, Prakash Kumar dan Farid Shah, 4 orang pembunuh. Okay, dia membunuh setiap mangsa-mangsanya dalam cara yang hampir serupa, which is begitu kejam lah. Kita kalau dia membunuh mangsa-mangsa ni, okay, dia akan bogelkan mangsa-mangsa tersebut, dan angka 302 ini akan dilakarkan di dahi mangsa tersebut lah. Lepas tu, modus operandi diorang, okay, mereka akan menghubungi polis dan melaporkan bahawa hukuman mati telah pun dilaksanakan, okay, kepada mangsa-mangsa tersebut. And then tiba-tiba bila polis datang, selesai. Okay, and polis pun sendiri tak dapat nak menjejaki siapakah pemuda tersebut lah. Buku ni juga mempunyai plot twist dan juga orang kata jalan cerita yang sangat-sangat memenatkan jugalah bila membacanya. Tapi it is really mind blowing, dan saya sangat sukakan buku ni. Dulu saya pernah baca Fiction 302 dan saya memang niat untuk reread balik buku ni, because I don't know, sekarang ni K-drama yang berkaitan dengan crime, mystery dan juga thriller, dia punya plot twist memang gila-gila betul lah. Macam this is my genre. So saya rasa itu saja, okay, my crime, mystery, thriller book recommendation. So kalau you guys nak tengok, try tengok, okay, tapi bear in mind it will full of a conflict and complicated plot twist. So okay, I hope you guys enjoy this one. Okay, insyaAllah kalau saya ada kesempatan, saya akan buat lagi lah my maybe top 3 K-drama yang bergenre love ke ataupun sci-fi ke, kita tengok macam mana. Okay, I hope you guys enjoy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.